Yang keempat, kata ulama' Nabi Ibrahim ni, dia diberikan arahan-arahan yang bukan bidang kepakaran dia pun. Tapi, dia buat je. Contoh, dia diminta oleh Allah supaya menyampaikan seruan haji. Yang mana seruan ni Allah perintahkan mestilah didengari oleh seluruh manusia di seluruh dunia. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk seru orang datang buat haji di Mekah. Surah Al-Hajj ayat 27. Dan Nabi Ibrahim never say no. Dan tak adalah dia kata, saya nak panggil macam mana? Sini pun tak ada orang. Mekah mana ada orang? Kalau zaman kita sekarang ni mungkinlah logik. Ada WhatsApp group, ada Telegram, ada macam-macam. Dia beres apa? Beres ya. Depan Jabal Kubih dia panggil. Oi, marilah pergi haji. Oi. Dia buat je. Allah suruh buat Kaabah. Dia buat je. Tak adalah dia kata, saya bukan dalam bidang kejuruteraan. Saya memang tak reti langsung. Tak, dia buat je. Dia bukan arkitek, dia bukan engineer. Itu yang sengit-sengit. Kaabah tak betul tu. Dia never say no. Ni perangai Nabi Ibrahim. Apa lagi? Allah uji Nabi Ibrahim ni. Sabar dia luar biasa. Nabi Ibrahim ni hidup berpoligami. Tuan-tuan sini kalau malam ni ada yang sedang berpoligami dan sedang termenung memikirkan masalah rumah tangga. You are not alone. Sejak pada zaman Nabi Ibrahim lagi benda ni nak bermasalah. Nabi Ibrahim poligami. Nabi Ibrahim pun poligami setakat Haji Ibrahim lagilah pening kepala je. Apatah lagi Mat Ibrahim lagilah peningnya. Nabi Ibrahim pun pening. Tak, Nabi kita pun poligami ada isu dalam isteri-isteri dia. Tapi forum lain lah cerita lari tajuk kan. Nabi Ibrahim ni dia poligami. Dia isterinya kan Sarah dan juga Siti Hajar. Kita tahulah sejarah dia. Dan dia tambah pula isteri dia yang ketiga. Tapi ni jarang bagi kita orang Islam jarang mendengar cerita ini. Iaitu isterinya bernama Qanturah ataupun Keturah. Keturah ni bagi kita orang Islam kurang sikit pendedahan tentang kisah Keturah ini. Tapi rakan-rakan kita penganut Kristian, dia orang kenal dengan Qanturah ni. Sebab dalam Genesis chapter 25 verse 1 sampai 5 begitulah. King James version ada dicatatkan, and again Abraham took a wife and her name was Keturah, and she bare him Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak and Shuah. Dia Nabi Ibrahim lepas daripada kematian Siti Sarah, dia telah berkahwin dengan Qanturah dan dia dikurniakan 6 orang anak laki-laki, Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak dan Shuah. Dan 6 anak Nabi Ibrahim inilah yang jadi ketua puak-puak di selatan dan juga di timur. Dan daripada anak-anaknya 6 orang inilah melahirkan atau memulakan nenek moyang kepada bangsa Melayu. Ini saya tak boleh cerita lebih, akan bertanjak pula tuan-tuan lepas ni sekarang. Panjang cerita, hilang kepiah pakai tanjak pula sekarang. Siap bawa kerih datang masjid. Nah, ini lab forum lain lah cerita. Itu yang kata ada darah Nabi Ibrahim. Dia ikut Keturah bukannya Hajar ataupun Siti Sarah. Ini panjanglah ceritanya. Jadi poligami Nabi Ibrahim ni memang ada problem. Dia sebab asal poligami itu kerana Sarah ni tak ada anak. Dan dia tak ada anak sebab dia dah tua. Dia dah tak boleh nak proses baby itu, tak ada lagi dah. Dalam tafsir Jalalain ketika mengulas surah Az-Zariyat ayat 29 disebutkan faktor utama Sarah tak ada anak sebab dia tua. Dan bukan Allah sebut, dia sendiri yang mengaku. فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَقَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ أَقِيمٌ. Ketika 2 malaikat datang bawa berita perkhabaran bahawa puan ni sedang mengandung, فَسَقَّتْ وَجْهَهَا. Siti Sarah tampar muka dia, tak percaya. Dia tampar. Takkanlah saya mengandung, dah tua dah. وَقَالَتْ عَجُوزٌ أَقِيمٌ. Katanya mana mungkin, saya ajuz, saya sudah tua mah. Dia sendiri ngaku dia tua. Dan dia tambah satu lagi, Aqim. Apa makna Aqim? Mandul. Saya confirm mandul. Surah Az-Zariyat ayat 29. Tapi ialah Allah Ta'ala, kalau benda yang impossible boleh je jadi possible. Tak ada masalah. Jadi Siti Sarah pun dapatlah mengandung.
Jadi dalam proses-proses itu, tak dapat anak apa semua, Nabi Ibrahim kahwin dengan Siti Hajar. Jadi berlakulah konflik sampai Siti Hajar ni terpaksa diasingkan bawa kerana selalu ada pertelingkahan dengan Siti Sarah. Dia poligami duduk dekat-dekat memang problem lah. Tuan-tuan kalau nak poligami boleh. Seorang di Shah Alam, seorang di Lombok. Oh, itu okey. Jauh kan betul. Kalau seorang di Shah Alam, seorang di Seri Muda, tak payahlah tuan-tuan buat pening kepala. Seorang lorong sebelah, seorang lorong sebelah ni. Dia baru kita beritahu dah. Ini ada lorong sebelah ni. Leceh betul. Dia nak menipu langsung. Kalau jauh-jauh tu boleh. Kalau bohong-bohong. Piramli kata tak apa bohong. untuk nak bohong gitu. Apa sebab dia hantar Siti Hajar ni keluar? Yang ini saya ingat kita akan ulaskan selepas ini. Sebab saya ingat kita beri dulu laluan kepada azan isyak. Lagi 4 minit lagi. Belum lagi. Kejap lagi kita akan beri laluan kepada azan isyak. Cerita Siti Hajar ni tadi, dia ditinggal suami. Nabi Ibrahim bawa dia tengah padang pasir, tinggal dia tengah padang pasir. Padang pasir itu sekarang adalah Mekah. Tapi Mekah tidak serupa sekarang. Mekah masa itu tak ada apa benda langsung. Jadi dia pun tinggalkan. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Wahai Tuhan, kata Nabi Ibrahim, aku tinggalkan zuriat keturunanku di lembah ini yang tidak ada pokok pun padanya di sisi rumahmu yang diharamkan mencerobohinya. Surah Ibrahim ayat 37. Ketika dia tinggalkan Ibrahim dan juga Nabi Ibrahim tinggalkan Ismail dan juga Siti Hajar berdua, dua beranak. Dia tinggal di belah begitu. Siti Hajar pun protes. Bang, abang nak tinggal kami begini je ke? Nabi Ibrahim yang berjalan, tak U-turn pun. Dia buat tak tahu ya. Siti Hajar tanya sekali lagi. Bang, saya tanya, takkan nak tinggal saya begini je? Anak ni nak menyusu, mana nak cari apa semua gini? Dia tanya. Kebajikan, kemah tak ada, pokok tak ada. Nabi Ibrahim buat bodoh, jalan. Masuk kali ketiga Siti Hajar ni cerdik. Ni puan-puan kena ambil pelajaran. Dia tukar format soalan. Abang, Allahu amaraka bihadha. Abang, adakah Allah yang perintahkan abang tinggalkan kami? Barulah Nabi Ibrahim pusing. Allah yang perintahkan aku dan jangan tanya kenapa. Aku tak pernah kata tidak dengan arahan Allah. Lalu kata Hajar, tak apalah bang. Kalau Allah yang perintahkan, nescaya Allah akan jaga kami. Abang pergilah. Ini kalau isteri kita dapat perangai Siti Hajar begini, Allah lega kita tuan-tuan. Nak pergi ride motor senang. Nak pergi kemah senang. Nak mancing senang. Tak payah nipu. Tak payah apa Allah senang. Main golf pun senang. Semua senang lah. Sekarang susah sikit lah. Sebab dia dah jadi Menteri Pertahanan. Saya nak tahan je tak bagi keluar. Susah betul. Ni tuan-tuan lepas pergi masjid ni pun mujur ni. Tak tahulah berapa borang isi ni nak keluar rumah ni. Kena isi borang juga. Borang kebenaran keluar malam. Susah. Sebab itu puan-puan janganlah sekat sangat. Boleh sekat tapi soalan tu biar macam Siti Hajar sikit. Dia asyik keluar mengetih je. Puan-puan tanya, abang ni keluar Allah ke yang arahkan? Biar dia pening kepala menjawab. Abang dah pejabat sampai ke maghrib. Maghrib balik malam ke 10. Allah ajar ke keluar begini? Biar dia pening nak jawab. Takut dia jawab macam Nabi Ibrahim. Allah yang perintah ke padan muka perempuan. Perempuan jawab ya, yalah Allah jaga kami. Mudah-mudahan. Ini isteri mati malam Jumaat ni. Kalau ini bagus betul. Tapi cuba kita lihat. Nabi Ibrahim AS disebabkan dia ni taat kepada Allah. Semua anak-anaknya jadi orang belaka. Semua jadi orang. Tidak ada Nabi dan Rasul selepas era Nabi Ibrahim. Kecuali Nabi dan Rasul itu mesti keturunan dia. Apa sebab? Berkat dia sabar dengan ujian daripada Allah. Dah masuk Jadi kita akan berehat dulu seketika. Tuan-tuan semua jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ini. Kita sambung sedikit lagi ceramah kita berkenaan berkorban bukan kerana harta. Tetapi kerana iman. Sebentar tadi kita telah bawakan secara umum. Bahawa korban yang terbaik adalah korban benda yang kita paling sayang sekali. Sebagaimana Nabi Ibrahim AS sentiasa dijadikan satu contoh. Oleh Nabi SAW sebagai orang yang paling berani melakukan apa juga perintah Allah tanpa gagal. Nabi kita memang respect betul Nabi Ibrahim. Maka diminta untuk umat dia dalam semayang, selepas dalam tahiyat, selepas daripada selawat pada Nabi kita,
Salawatlah juga kepada Nabi Ibrahim sebagai tanda penghargaan. Dia adalah ikon yang terbaik. Maka pengajaran untuk kita adalah sekiranya kita nak korban kita ini diterima oleh Allah atas dasar iman dan juga takwa. Nombor satu, tak boleh tidak, mesti ada takwa. Bagaimana, apa makna takwa dalam korban? Kata Imam Al-Qushairi dalam Ar-Risalah Al-Qushairiyah, basic untuk orang yang tak nak jadi, orang yang nak jadi orang takwa adalah mesti tawaduk. Jadi nombor satu, jangan sombong. Kita berapa banyak pun lembu yang kita korbankan, berapa ekor kambing pun yang kita buat, jangan sombong. Sebab sifat ahli neraka, kata Nabi, ada 3. Utul, jawaz, mustakbir. Ini hadis Bukhari Muslim. Sifat pertama, utul. Dia suka bertengkar. Favorite dia, bertengkar, berkelahi. Komen dia suka berkelahi, bercakap dia suka berkelahi. Yang kedua, jawaz. Jawaz ni berlagak. Dan yang ketiga, mustakbir, sangat sombong. Dan Allah sangat benci kepada manusia-manusia yang sombong. Jangan kita sombong. Sebab itu, kalau kita lakukan korban nanti, buatlah korban itu dengan ikhlas. Datangkan rasa sayang kepada haiwan itu sehingga rasa sedih nak berpisah dengan haiwan. Itu korban yang bagus. Tak ada langsung rasa nak nyombong, nak cerita ke orang, tengok lembu aku besar. Lembu kau, jangan banding-banding itu sombong namanya. Hatta kita ketika nak menyembelih korban itu sendiri pun jangan kasar-kasar, mesti ada tawaduk, lemah lembut. Bayangkanlah Nabi pernah sebut, innallaha kataba alaikumul ihsan ala kulli syai'. Allah suruh kita ini jadi orang baik dalam semua perkara. Hatta fa iza qataltum fahsinul qatlah. Hatta kalau engkau membunuh pun, bunuhlah dengan cara yang sopan. Wa idza zabahtum fahsinu zabhah. Kalau engkau sembelih pun sembelihlah dengan cara yang baik. Maknanya tak boleh keras, kasar, sombong, tak boleh. Ini hadis riwayat Muslim. Maka kalau dengan lembu tu pun kita tak boleh kasar, apatah lagi sesama manusia. Jadi nombor satu, takwa. Nombor dua, kata ulama, korban yang diterima adalah daripada golongan al-mukhbit. Apa erti al-mukhbit? Walikulli ummatin ja'alna mansaka liyazkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Allah Ta'ala ada sebut di dalam surah Al-Hajj ayat 34. Bagi tiap-tiap umat, aku syariatkan mereka menyembelih korban dengan menyebut nama Allah dan bersyukur atas kurniaannya. Dan berikanlah berita gembira kepada mukhbitin. Surah Al-Hajj ayat 34. Apa makna al-mukhbit? Ibnu Ashur dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir, dia ada membahaskan panjang lebar al-mukhbitu ini. Kata dia sifat al-mukhbit ada 4. Ini kita kena ada sifat ini. Pertama, wajalul qulub inda zikrillah. Bergetar hatinya ketika mendengar nama Allah. Ini sifat orang mukhbit. Ada atau tidak pada kita? Tak ada, tak apa. Tengok yang kedua. Yang kedua kata dia as-sabru 'alal adza fi sabilih. Dia bersabar di atas ujian dan bersabar dengan kesakitan. Ada pada kita? Kalau ada, alhamdulillah. Maknanya orang mukhbit ni orang sabar. Senang cerita sabar. Dia sakit misalnya kanser, 3 serangkai, dia relax saja. Dia tak adalah nak, ya Allah, why me, ya Allah, why me, saya muda lagi, why me, Allah. Tak ada why me. Sebab dia tahu kalau dia tanya kepada Allah, why me pun Allah akan jawab, why not. Why not? Apa aku tak boleh uji engkau pula, apa specialnya engkau ni. Jadi dia melantaklah sakit lah, enjoy life, pergi masjid, buat happy sudahlah. Ini orang mukhbit. Yang ketiga, iqamatus salah, orang yang jaga sembahyang. Ada tak kita kriteria ketiga ni? Kalau ada, alhamdulillah. Dan yang keempat ni payah sikit. Al-infaq min rizki. Suka berinfak daripada rezeki yang dia miliki. Jadi kalau ada 4 sifat ini, kata Ibn Ashur, adalah orang yang mukhbit. Orang yang mukhbit ni, kriteria utama diterima korban mereka. Kriteria utama. Selain bertakwa, yang kedua mukhbit.